Selamat datang ke channel Wacana Ilmu Cikgu Asna Ismail. Assalamualaikum dan selamat pagi semua pelajar. Apa khabar pada pagi ini? Cikgu harap kamu semua dalam keadaan sihat dan gembira dan ceria. Baiklah, pada pagi ini kamu sudah bersedia nak belajar bersama dengan cikgu? Jom kita belajar bersama-sama. Susunan ayat dalam bahasa Melayu terbagi kepada dua, iaitu ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang. Baiklah, terlebih dahulu kita akan melihat apakah yang dimaksudkan dengan ayat susunan biasa. Dalam ayat susunan biasa, bahagian subjek adalah di hadapan bahagian predikat. Contoh ayat susunan biasa adalah seperti berikut untuk bahagian subjek dan bahagian predikat. Penyanyi itu ialah subjek, predikatnya telah memenangi tempat kedua. Beberapa buah kedai musnah dalam kebakaran itu. Pemandangan di sawah padi itu sungguh cantik dan mendamaikan. Mereka membawa payung pada hari hujan. Jadi untuk ayat susunan biasa, subjek di hadapan dan predikatnya di bahagian belakang. Jadi pelajar boleh melihat semula video PDPC yang telah cikgu hasilkan berkaitan dengan subjek dan predikat. Apa pula yang dikatakan dengan ayat susunan songsang atau lebih dikenali sebagai ayat terbalik? Jadi ayat susunan songsang telah mengalami proses transformasi ataupun proses perubahan daripada ayat susunan biasa. Dalam ayat susunan songsang, bahagian predikatnya yang sepatut hadir selepas subjek dalam ayat biasa dipindahkan ke hadapan subjek melalui proses pendepanan yang bertujuan untuk memberi penegasan kepada predikat. Maksudnya di sini, kalau ayat susunan biasa, subjek di depan, predikat di belakang. Tetapi ayat susunan songsang kita terbalikkan, predikat di depan dan subjeknya di bahagian belakang. Jadi proses pendepanan untuk ayat songsang ini terbagi pada dua cara, iaitu yang pertama pendepanan seluruh predikat dan yang kedua pendepanan sebahagian predikat. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan pendepanan seluruh predikat? Dalam proses pendepanan seluruh predikat, seluruh bahagian predikat dibawa ke hadapan mendahului subjek. Contoh ayat susunan songsang yang mengalami proses pendepanan seluruh predikat ialah ayat biasa, perangainya baik sungguh. Perangainya ialah subjek, predikatnya baik sungguh. Jadi bila kita songsangkan seluruhnya, baik sungguh perangainya. Contoh ayat yang kedua, kanak-kanak itu menangis. Kanak-kanak itu ialah subjek, menangis ialah predikat. Jadi bila kita songsangkan sepenuhnya predikat, menangis kanak-kanak itu. Dan yang kedua pula ialah pendepanan sebahagian predikat. Bahagian-bahagian dalam predikat boleh mengalami proses pendepanan secara berasingan, iaitu yang pertama, pendepanan frasa kerja, kedua, pendepanan frasa seni nama, dan yang ketiga, pendepanan frasa adjektif. Okey, baiklah. Kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan pendepanan frasa kerja dan pendepanan frasa seni nama. Kita lihat contoh ayat biasa. Kanak-kanak itu berlari-lari di padang. Jadi kanak-kanak itu ialah subjek, berlari-lari di padang ialah predikat. Jadi bagaimana kita nak menyongsangkan ayat itu dengan menggunakan pendepanan frasa kerja? Jadi frasa kerja ni ialah berlari-lari. Jadi kita letak berlari-lari ni di bahagian hadapan. Contohnya, berlari-lari kanak-kanak itu di padang. Jadi ini merupakan pendepanan frasa kerja.
Contoh ayat yang kedua, di padang kanak-kanak itu berlari-lari. Jadi ini ialah frasa sendi nama. Jadi ini merupakan pendepanan frasa sendi nama. Di padang kanak-kanak itu berlari-lari. Yang kedua, pendepanan frasa adjektif. Jadi contoh ayat biasa, badannya lesu sepanjang masa. Jadi adjektifnya ialah lesu. Jadi kita songsangkan lesu badannya sepanjang masa. Baiklah, seterusnya kita akan melihat formula bagaimana ayat susunan songsang dihasilkan. Jadi sebagai contoh ayat susunan biasa, Alimah membeli buku cerita di kedai itu. Jadi Alimah ialah subjek dan predikatnya membeli buku cerita di kedai itu. Jadi kaedah untuk songsangkan ayat, kita akan nomborkan penggalan ayat. Contohnya subjek kita tanda dengan nombor 1. Okey. Predikat yang pertama, bahagian pertama kita tandakan nombor 2 dan yang bahagian kedua kita tandakan dengan nombor 3. Jadi Alimah ialah subjek, predikatnya membeli buku di kedai itu. Baiklah, cikgu ingin menjelaskan. Okey, ayat susunan biasa, jelas nombor dia 1, 2 dan 3. Iaitu nombor 1 Alimah, nombor 2 membeli buku cerita dan yang ketiga di kedai itu. Tadi cikgu dah terangkan, nombor 1 tadi ialah subjek, nombor 2 dan 3 ini merupakan gabungan predikat. Jadi untuk ayat susunan songsang, beberapa formula telah diberikan, iaitu kaedah yang pertama 2, 3, 1. Kaedah 2, 2 tambah 1 tambah 3. Kaedah 3, 3, 1, 2. Dan kaedah yang keempat, 3, 2, 1. Kita lihat contoh kaedah 1. 2, 3, 1. Maksudnya, membeli buku cerita di kedai itu Alimah. Jadi kaedah 1 ini sama juga dengan pendepanan seluruh predikat. Kan? 2, 3, 1. Membeli buku cerita di kedai itu Alimah. Jadi inilah pendepanan seluruh predikat. Yang kedua, kaedah kedua, 2, 1, 3. Membeli buku cerita Alimah di kedai itu. Jadi membeli buku cerita ni tadi frasa pendepanan apa? Pendepanan frasa kerja. Okay, kaedah yang ketiga, 3, 1, 2. Di kedai itu, Alimah membeli buku cerita. Dan kaedah yang keempat, di kedai itu membeli buku cerita Alimah. Jadi kalau kita lihat, kaedah 2, 3 dan 4 ini merupakan pendepanan sebahagian predikat sebagaimana yang cikgu terangkan tadi. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan cuba membuat latihan bersama-sama. Pelajar kena ingatlah, untuk ayat susunan biasa, penomborannya ialah 1, 2, 3. Manakala untuk ayat susunan songsang, kaedah 1, nombor dia 2, 3, 1. Kaedah 2, 2, 1, 3. Kaedah 3, 3, 1, 2. Dan kaedah 4, 3, 2, 1. Jadi kita cuba soalan ini, tukarkan ayat susunan biasa di bawah ini kepada ayat susunan songsang. Jadi contoh ayat, murid itu bijak dalam semua mata pelajaran. Jadi kita buat nombor dulu. Murid itu nombor 1, iaitu subjek. Bijak nombor 2 dan yang ketiga dalam semua mata pelajaran. Jadi 2 dan 3 tadi ialah predikat ya. Okay, kita lihat kaedah yang pertama. Okay, bijak dalam semua mata pelajaran murid itu. Yang kedua, kaedah 2. Bijak murid itu dalam semua pelajaran. Yang ketiga, kaedah 3. Dalam semua mata pelajaran, murid itu bijak. Dan kaedah yang keempat, dalam semua mata pelajaran, bijak murid itu. Jadi bila pelajar sudah buat penomboran, jadi pelajar lebih mudahlah untuk menukarkan ayat susunan biasa kepada ayat susunan songsang. Seterusnya kita akan cuba buat latihan. Tukarkan ayat susunan songsang di bawah ini kepada ayat susunan biasa. Jadi pelajar kena ingat ayat susunan biasa ialah 1, 2 dan 3. Jadi untuk pertamanya, dengan cermat Yahya memandu keretanya itu. Jadi kita nak
letak nombor dulu, kedudukan, patah perkataan lah. Contohnya dengan cermat ialah nombor 3. Yahya tadi ialah nombor 1 kan, ayat biasa. Sudah biasa objek di hadapan. Lepas tu memandu keretanya itu nombor 2. Jadi bila kita susun semula, Yahya memandu keretanya itu dengan cermat. Okey, yang kedua, sudah 1 minggu dia datang ke sekolah. Jadi pelajar kena susun dululah penomborannya, pemenggalan penomboran itu. Jadi yang kedua jawapannya, dia datang ke sekolah sudah 1 minggu. Yang ketiga, sayang kawan-kawannya kepada Halimah. Jadi bila kita susun semula jadi ayat biasa, kawan-kawannya sayang kepada Halimah. Jadi pelajar kena ingatlah formula ayat susunan seorang dan formula ayat susunan biasa. Baiklah, untuk latihan pengukuhan 1, pelajar boleh cuba jaya untuk buat sendiri ya latihan ini, iaitu tukarkan ayat susunan biasa di bawah ini kepada ayat susunan songsang. Okay, pertama, mereka bertugas dari pukul 9 pagi hingga 8 malam. Ayat yang kedua, bangunan baharu itu sangat tinggi. Yang ketiga, lelaki berbaju biru itu pemandu makmal di sekolah kami. Yang keempat, sekumpulan pelancong itu baru tiba dari Jepun. Dan yang kelima, rumah yang kamu bina itu sudah siap. Jadi, pelajar boleh buat latihan ini dengan berpandukan kepada formula yang diberikan. Untuk latihan pengukuhan yang kedua pula, tukarkan ayat susunan songsang di bawah ini kepada ayat susunan biasa. Yang pertama, rajin sungguh budak itu membersihkan kawasan rumahnya. Yang kedua, ditulis oleh pelajar itu karangan dalam tulisan Jawi. Yang ketiga, kepada pelajar tingkatan 5, Puan Haiza mengajarkan bahasa Inggeris. Yang keempat, untuk membeli sayuran segar, ibu pergi ke pasar tani. Dan yang kelima, bersorak para penonton sebaik saja bola menembusi gawang gol. Untuk latihan pengukuhan yang ketiga, baca petikan di bawah dengan teliti. Tukarkan ayat bersusunan biasa yang bergaris kepada ayat bersusunan songsang tanpa mengubah maksud asalnya. Jadi baca petikan ini, bidang keusahawanan wajar diterokai oleh golongan remaja. Bidang ini dapat mendidik remaja menjadi lebih berdaya kreatif. Sesungguhnya amat luas ruang bagi golongan remaja menceburi bidang ini. Remaja yang melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi juga boleh menceburi bidang tersebut. Oleh itu, para remaja yang berminat dalam bidang ini tidak mempunyai masalah untuk mengikuti kursus dan latihan keusahawanan. Ibu bapa perlu memberikan sokongan padu kepada anak-anak yang berminat dalam bidang ini. Jadi untuk perkataan yang bergaris, pelajar perlu menukarkannya kepada ayat susunan songsang. Okay, seterusnya kita pergi kepada latihan pengukuhan yang keempat. Baca petikan di bawah dengan teliti. Tukarkan ayat bersusunan songsang yang bergaris kepada ayat bersusunan biasa tanpa mengubah maksud asalnya. Pada hari pertama persekolahan setiap minggu, perhimpunan rasmi biasanya dijalankan di Dewan Sekolah. Semua guru dan murid diwajibkan menghadiri perhimpunan rasmi ini. Dapat memupuk disiplin dalam kalangan murid perhimpunan rasmi sekolah ini. Perhimpunan ini dapat menanam semangat patriotik melalui nyanyian lagu negaraku. Wajib berdiri tegak ketika menyanyikan lagu kebangsaan para guru dan murid. Selain itu, perhimpunan rasmi diadakan untuk membudayakan kemahiran mencatat dan kemahiran mendengar ketika guru menyampaikan amanat. Jadi, para pelajar perlu menukarkan ayat yang bergaris, iaitu ayat bersusunan songsang kepada ayat susunan biasa. Okey, selamat mencuba.
video PDPC pada pagi ini. Cikgu harap apa yang cikgu sampaikan ini akan memberi satu kefahaman kepada para pelajar semua. Jadi jangan lupa ya untuk like, share dan juga subscribe video PDPC ini. Jadi cikgu ucapkan terima kasih. Bye.